Assalamualaikum semua, sambung perbahasan himpunan ringkas. Hari ini saya nak meringkaskan tajuk keperluan dan keinginan. Kedua-dua ini saya nak bahas dari sudut pandangan mata manusia ataupun dari sudut manusia, bukan di sisi kehendak Allah ataupun pandangan Allah. Maksudnya begini, agama bagi manusia sebenarnya bukanlah keperluan, sekadar keinginan sahaja. Di sisi Allah bukan begitu, di sisi manusia. Tanpa agama manusia boleh hidup. Ini menunjukkan agama bukan keperluan, sekadar keinginan. Boleh hidup macam biasa. Tetapi tidak bagi makan. Tanpa makan manusia tak boleh hidup. Tanpa rumah tempat tinggal manusia akan mendapat kemudaratan. Akan sakit, kena hujan panas. Diserang oleh binatang macam-macam lah. Serangga apa semua ni kalau tak ada rumah. Agama tidak begitu. Tanpa agama manusia boleh hidup macam biasa aja. Tetapi para Rasul alaihi salam, mereka telah menjadikan agama seolah-olah keperluan bukan keinginan. Mereka telah meletakkan agama nombor satu. Kadang-kadang sampai tak payah makan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dalam riwayat yang sahih solat dalam keadaan duduk kerana tak larat nak bangun, tak makan berhari-hari. Dahsyat tuan-tuan. Bukan sehari. Sebab Nabi bukan macam kita, Nabi orang yang kuat. Allah memberi kekuatan 100 orang lelaki. Anas radhiyallahu meriwayatkan. Tetapi tak boleh bangun. Abu Hurairah datang tengok Nabi tak boleh bangun. Kerana Nabi-Nabi ini telah meletakkan agama sebagai keperluan. Semua manusia Allah masukkan dalam hati ada keinginan untuk mencari sembahan atau mencari Rabb, mencari pencipta, mencari perkara-perkara ghaib. Sebab kita semua telah berjanji di alam roh, alastu bi rabbikum dalam Quran. Apakah aku Rabb kamu? Allah cerita balik. Semua roh menjawab, qalu bala syahidna. Bahkan kami menyaksikan kaulah Rabb kami. Lalu semua orang carilah. Cuma ada yang cari cara salah, ikut nafsu, cari berhala. Kalau tanpa cari berhala pun mereka boleh hidup. Tapi sebab naluri kita minta nak cari. Alhamdulillah kita berada di tempat yang benar, kita cari Allah. Cuma kita perlu tambah keinginan kita. Macam makan keperluan. Tapi ada banyak orang yang dalam makan itu disertakan keinginan. Nak makan makanan yang lazat. Pergi tandas, keperluan, tidak disertakan dengan keinginan. Manakala makan, keperluan disertakan dengan keinginan. Hari ini agama adalah keinginan. Kita kena tambah keinginan agama ni lebih tinggi. Daripada beramal kepada ingin melihat agama menjadi maju. Inilah yang berlaku kepada para Rasul. Dan Allah telah menyempurnakan kehendak Rasulullah dan Allah bagi tahu. Allah menyempurnakan keinginan Rasulullah. Idza jaa nasrullah, apabila datang pertolongan Allah kepada Rasulullah. Allah kata Allah menyempurnakan agama itu sebagai pertolongan Allah untuk menyempurnakan keinginan Nabi. Idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nas, kamu lihat manusia yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu melihat manusia datang kepada agama dengan berbondong-bondong. Jadi keinginan Rasulullah nak tengok agama maju, bukan setakat ibadah saja. Hari ini kita perlu ada keinginan yang semacam itu. Bagi kaum yang terdahulu sebelum zaman Nabi Muhammad, bagi mereka tidak dipertanggungjawabkan untuk melihat agama maju. Sebab itu apabila salah seorang daripada mereka ini menjalankan tugas membantu agama, disanjung-sanjung oleh Allah, dicerita dalam Quran. Sebab mereka tidak ditugaskan. Apabila mereka ambil tugas ini, mereka dimuliakan oleh Allah. Sebagai contoh, Habibun Najjar. Dia beribadah dalam gua, kemudian keluar daripada gua. Dia tak ditugaskan pun. Bagi tahu pada kaum dia. Ittabi'u man la yas'alukum ajra. Ikutlah golongan yang tidak meminta upah. La yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Itu je dia buat.
Mereka ingin mendapat petunjuk, dia dibunuh. Allah cerita dalam Al-Quran, Allah muliakan Habibun Najjar sebab buat tugas yang tidak ditugaskan kepadanya. Hari ini kita ditugaskan banyak sangat ayat Quran. Jadi kita perlu mewujudkan satu keinginan lagi selain daripada keinginan beribadah, nak pergi haji, nak teringin nak pergi ke Masjidil Haram, teringin nak melawat Masjid Nabawi, teringin nak ziarah kubur Nabi, teringin nak baca Quran 1 juzuk satu hari. Kena tambah satu lagi keinginan, iaitu ingin melihat agama menjadi maju. Kalaulah Allah masukkan keinginan ini dalam hati kita, bererti Allah telah beri satu hidayah yang tinggi kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah SWT masukkan keinginan ini dalam hati saya dan semua ahli grup. InsyaAllah nanti saya akan sambung perbahasan himpunan ringkas yang lain.